paste lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Kita setting. Kita nak buat kelas dalam 20 minit dulu. Instagram, FB awak ni. Nak lutut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak cerita tentang cheat day. Sekejap saya ambil masa sekejap untuk post. Okey. Paste kat dalam video. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni alhamdulillah. Kesini sikit. Allahu Akbar. Bagi dia punya suasana dia lagi cantik. Okey, alhamdulillah. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih bagi siapa yang sedang melihat. Hari ini saya nak saya nak berkongsi dengan anda. Sebelum tu saya nak perkenalan. Nama saya Coach Ali, Cikgu Ali. Apa nama sebenar Karimuddin Dahlan. Isteri saya. Alhamdulillah saya berpengalaman dalam bidang pengurusan berat badan ni dah 10 tahun dan alhamdulillah banyak memberikan saya pengalaman, ilmu dalam proses tu bukan sekadar ilmu basic tu ada kan, tapi lebih kepada fitness. Kemudian bila saya mula melatih orang untuk kebanyakannya lah nak turun berat. Jadi saya banyak melatih orang untuk turun berat, and then dari situlah pengalaman yang saya dapat dalam proses membantu selama 10 tahun membantu ramai orang untuk turun berat badan. So ada beberapa tajuk penting dalam proses turun berat badan ni. Banyak orang ingat jaga makan, jaga senaman, jaga rehat, boleh turun berat badan. Yes, dengan menyebut saja, dengan menulis saja, memang mudah lah. Kan, kalau kita nak sekadar nak tulis kat Facebook je, nak jaga berat badan, nak jaga ni kena jaga makan, kena jaga senaman, kena selalu senaman, kemudian nak kena rehat yang betul kan. Berkongsi saja mudah, memang sangat mudah. Bila kita berkongsi je memang mudah kan, tapi nak melakukannya tu susah. Sebab apa susah kita nak buat? Sebab kita tak duduk dalam ruang lingkup belajar mengenai benda tu kan. Contoh macam kita umpamakan kita ni student yang nak dapat ijazah, tapi kita tak nak pergi universiti, kita tak nak ada cikgu, kita tak nak ada pensyarah ajar, kita nak belajar sendiri je. Aku tahu ni bidang ni mudah je, beli buku ni dah boleh ni kan. Adakah itu dapat mencapai anda punya target tu? Mungkin dapatlah, tapi kurang berkualiti sebab kita tak duduk dalam proses ilmu tu kan. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab anda semua berada dalam sebagai saya punya followers. Terima kasih bagi anda yang melihat video ini. Dan ini kira tajuk pertama lah yang saya sampaikan secara live. Saya harap selepas ni lebih banyak lagi kelas-kelas live yang saya boleh sampaikan kepada anda. Okey, tajuk hari ini ialah mengenai cheat day. Mungkin anda pernah dengar diet cheat day. Saya dengar bila dengar diet je ada cheat day kan. Mungkin anda yang tak duduk dalam mentorship, dalam
proses diet yang ada mentor, ada orang lain yang ada group ke kan. Mungkin anda just cuba-cuba je untuk buat cheat day ni. Tapi yang banyak orang diet kemudian dia cheat day, hujung minggu cheat day. Oh, dia dengar hujung minggu boleh cheat day, so dia pun cheat day kan. Tapi lepas sebulan turun 1 kilo ataupun sebulan tak turun berat langsung kan. 2-3 tahun 2-3 bulan lah, 2-3 bulan tak turun berat. Kemudian kecewa. Apa yang salah ni kan? Cheat day aku salah ke apa ke kan? Diet aku dah buat strict gila dah kan. Tapi tak turun berat juga. Mungkin ini berlaku disebabkan kita kurang ilmu mengenai cheat day. So saya nak berkongsi dengan anda lah mengenai cheat day kan. Cheat day ni selalu perkataan yang digunakan di dalam diet lah kan. Sebab bila kita nak turun berat dan kita nak, dia mudah bukan turun berat tau, kita nak kesihatan actually. Turun berat tu bonus sebab yang kita nak buat ni adalah untuk kesihatan diri kita. Turun berat tak semestinya sihat tapi orang yang obes memang tentu dah tak sihat. Memang confirm tak sihat orang yang obes memang dia memang dia tak sihat lah. Itu KKM sendiri yang berkongsi mengenai itu. Jadi bila sebut mengenai cheat day dalam diet ni dia ada cheat ni tipu. Dosa ke tak kita tipu ni? Ini insya-Allah penipuan yang tak berdosa tapi boleh jatuh dosa je. Macam mana tu? Okey, cheat day ni ialah satu jadual di dalam diet untuk anda mungkin anda cuba amalkan untuk anda cuba amalkan supaya diet kita ni enjoy diet kita ni enjoy. Buat sesuatu benda yang stressful, dia akan menyebabkan kita meletakkan sesuatu tu terlalu besar bila kita nak start diet je, kita tengok orang, kita terinspirasi tengok kawan aku turun 40 kg kot 6 bulan aku nak try lah. Dia pun bila dengar macam tu, semangat tu terlalu membuat-buat untuk diet sampai dia cuba satu diet yang ekstrim yang dia tak pernah lalui lagi dia buat perubahan. Bila perubahan tu berlaku tak mengikut apa yang dia mahu perubahan tu berlaku tak mengikut apa yang dia mahu, dia akan kecewa sebab itu kena ada cheat day ni. Ada orang dia strict diet selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan turun 30 kilo, kemudian berat tak nak turun dah berat tak nak turun ni sebenarnya banyak faktor. Saya nak cerita sekarang tak ni, saya cerita pasal cheat day dulu. Bila berat tak nak turun, masa itulah you akan rasa stres. Bila stres, dah lah diet stres, kemudian berat tak turun, bertambah stres bila stres, kita akan mudah untuk naik berat badan balik. Dia panggil bouncing. Bouncing ni dia melantun balik, mungkin lebih berat daripada yang sebelum kita mula. Jadi itu bahaya. That's why dalam apa-apalah diet ni dia ada cheat day. Sebut je lah nama apa-apa diet pun dia ada cheat day. Cuma kawalan cheat day tu anda kena duduk dalam latihan. Duduk dalam latihan ni dalam proses latih diri. Ada orang pantau diri kita. Okey, cheat day hari ni, jadi kita tahu jumlah kita nak cheat day, semua tu ilmu lah. So saya nak share kat sini. Cheat day ni sesuatu yang bagus kita selitkan di dalam kita punya plan kita, plan diet kita kemudian di dalam cheat day dia ada satu yang kita panggil cheat meal ataupun cheat day. Cheat day ni maksudnya saya selalu bagi ni lah. Cheat day ni maksud dia kita makan tak mengikut plan yang kita follow. Dia lebihan sebab dalam diet ni dia ada 3 jumlah diet, jumlah makanan, jenis makanan, kemudian jumlah makanan, jenis makanan, jadual makan. So hari cheat day ni selalunya lah kita anjurkan orang cheat day sebulan sekali. Sebab kita akan mungkin kita ada satu hari yang special. Contoh macam birthday party. Birthday party ni sekejap kan. Kenduri lah, kenduri. Kenduri, contoh macam kenduri. Kenduri ni selalunya daripada pagi tu ada makanan yang disediakan
oleh ni susah kita nak cari makanan yang sesuai untuk diet kita. Kalau anda ada mudah macam saya ada shake apa semua, saya boleh mulakan pagi itu dengan protein shake dulu. So untuk kawal saya punya craving masa hari cheat day saya. So bila saya ambil contoh pagi, bila cheat day ni dia tak macam tu, tak dipanggil cheat day. Kalau kita dah mula, kita boleh kawal, makan pagi boleh kawal, makan malam boleh kawal, cuma cheat makan tengah hari je ke kan, makan kenduri. Cakap dengan bini. Jadi kalau kita boleh kawal, that one is not a cheat day. Cheat day ni hari yang betul-betul special lah. Mungkin kenduri anak kita ke, kenduri adik-beradik kita ke kan, yang kita memang akan terlibat dalam seharian tu, sepenuh hari tu memang kita tak boleh nak kawal jumlah makan, ataupun kita tak boleh nak kawal jumlah makan. Mungkin kita boleh kawal, kita tak boleh kawal jenis makanan. Selalunya waktu kenduri ni macam-macam jenis makanan ada kan, kita nak cuba, nak try tu, nak try ni kan. Jadi kemudian kita tak dapat nak kawal jadual makan, kita dapat kawal jadual makan. So hari tu adalah cheat day kita. Better cheat day ni, bagi saya lah, cheat day ni better sebulan sekali kan. Cheat day ni better sebulan sekali kan, sebab dalam sebulan tu kemungkinan kita dah set plan, siap-siap kan. Contoh kita tahu bulan tu ada sambutan birthday anak kita, so daripada pagi sampai ke malam, tengah malam akan ada kenduri-kenduri, akan ada makan-makan, ataupun kita siapkan makan, kita nak kena rasa makanan tu apa semua kan. Jadi you jadikan hari tu special for your cheat day. So bulan ni dah ada cheat day dah. Tapi ada satu lagi yang kita panggil, iaitu cheat meal. Cheat meal ni pun boleh selit masukkan di dalam kita punya proses diet kita lah. Cheat meal ni selalunya saya lakukan ialah pada hujung minggu. Dan macam mana kita nak buat cheat meal ni? Cheat meal ni kita ambil satu masa kan, satu masa, satu jenis makanan yang memang kita seminggu sebelum ni memang jadi kita punya triggered food kan, yang bila kita tengok memang kita teringin kan. Tapi disebabkan kita nak jaga kesihatan kita nak upgrade kesihatan kita nak kesihatan kita lebih baik, kita mula mengawal pemakanan yang sihat. So kita cuba ambil seminggu, and then hari Minggu, contoh macam esok hari Ahad, mungkin ada keluar makan dengan keluarga ke kan, nak keluar makan pagi ke, mungkin keluar makan tengah hari ke, keluar makan malam ke kan. So kita dah boleh set siap-siap dah kan, siap-siap dengan suami ke, dengan anak-anak kan, bagi tahu okey, pagi Ahad nanti kita nak pergi makan roti canai kat kedai ni. So berdosa ke tak nak makan roti canai ni? Tak kan. Tak, selagi anda mampu mengawal jumlah dia dan anda jadikan cheat anda ni kan, cheat anda ni di dalam meal plan anda sebagai cheat meal seminggu sekali. Tak ada masalah kalau sebelum ni hari-hari makan roti canai, tapi tak give back to you healthy body, healthy way of life kan. Buat apa nak istiqomah dengan roti canai kan? Kalau kita tiap-tiap hari kita makan nasi lemak, tapi kesihatan kita makin teruk, kita makin susah nak jaga badan kita. So kenapa kita nak istiqomah dengan benda yang macam tu kan? Bukanlah haram, tapi dia halal, cuma istiqomahnya kita kepada benda makanan-makanan seperti itu tak membantu kita untuk ke arah tujuan kita yang sebenar, iaitu untuk kesihatan, dan bonus dia kita nak turun berat badan kan. Jadi kita kena tahulah kita masukkan, selitkan makanan yang kita suka. Mungkin kita suka makan nasi dagang, kita suka makan nasi kerabu ke, kita suka makan nasi lemak, kita suka makan kita suka makan pulut ayam ke kan, kita suka makan McDonald's ke, KFC ke kan. No problem, masukkan di dalam cheat meal anda di hujung minggu, dan make sure satu meal. Tak ada punya orang nak makan KFC daripada pagi sampai ke malam kan. Kan saya pun sekali masuk hujung minggu, masuk drive thru, masuk ambil satu meal yang saya teringin. Mungkin minggu ni teringin Big Mac, minggu depan teringin benda lain pula kan. So masukkan, sebenarnya tak mengganggu pun, cuma mindset kita. Jangan kita rasa benda tu satu kesalahan yang besar. Tak. Kalau cheat hari-hari, that one is satu kesalahan yang besar. Itu anda kena rasa bersalah kalau cheat hari-hari. Cheat hari-hari ni maksudnya jenis makanan yang tak sesuai. Walaupun satu masa makan, jenis makanan dia tak sesuai untuk kita nak turun berat badan, yang tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula kan. Kemudian jumlah makanan yang kita ambil tu pula berlebihan.
Contoh macam yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak ni, contoh macam mi goreng. Mi goreng kan. Mi goreng ni protein sikit je. Yang banyak dia adalah karbohidrat dan gula. Gula, karbohidrat tu gula lah. Jadi contohnya tengah hari makan mi goreng. Kemudian pagi nampak mi goreng lagi, makan mi goreng. Lepas tu nasi goreng pula. Yang tu nampak sangat lah kata kan. Yang tu jadikan cheat day. Cheat day ni setahun sekali ke, sebulan sekali ke, hujung bulan. So that one is better for you. So saya rasa okey, Cikgu Aisyah boleh faham mengenai cheat day ni. So satu ilmu untuk anda, jangan takut selagi anda ada coach, anda nak cheat day apa pun, anda terus tanya kepada coach anda. Simple. Kalau tak tahu secara personal lah, kita tak tahu secara personal aku ni sesuai nak cheat apa, aku teringin McDonald lah, nak tanya siapa? Takkan nak tanya Google kan. So tanya Google free lah. Tapi bila ada coach kan, you boleh tanya, saya sesuai tak saya nak makan ni coach? Saya sesuai tak nak makan ni coach? No problem. Ikatan anda dengan jurulatih anda itu sangat penting. Sebab banyak benda dalam journey diet anda ni yang anda nak bertanya kepada dia. Kemudian kalau kita duduk di dalam group pula kan, banyak benda yang kita boleh belajar daripada rakan-rakan lain yang telah melalui proses diet. Dan that's why seronok bila kita diet berjamaah ni. Sangat seronok. Bila kita diet berjamaah ni sangat seronok sebab kita ada rakan di dalam grup ataupun dalam circle kita yang dah pernah melalui proses turun berat tu. Jadi dah ada coach, kemudian ada circle yang baik yang memberi kita inspirasi, ilmu, pengalaman dia mungkin berbeza dengan pengalaman kita. Tapi bila kita suarakan pendapat itu, contohlah kan, kita dalam proses diet ni kita dah tanya coach tapi kita mungkin tak faham lagi, coach terlalu teknikal ke, kita tanya dalam grup, siapa yang pernah makan ni, boleh tak nak makan ni. So rakan-rakan yang pernah dapat ilmu sebelum ni, dia akan berkongsi. Itu satu environment diet yang seronok. Bukan hanya nak pecut turun berat saja, lepas tu naik berat balik, hilang dah ilmu yang lama, rugi. Dan biar dapatkan ilmu, duduk dalam grup yang betul, duduk dalam circle yang betul, suasana yang betul, insya-Allah anda dapat turun berat, anda dapat mendapat kesihatan yang baik, dan bonusnya anda dapat turun berat dengan sihat. So itu saja perkongsian saya pada ni. Berapa dah? Dah maghrib dah. Dah maghrib dah. Alhamdulillah, kelas yang pendek. Semoga kelas ini memberi info yang baru kepada anda. Bagi anda yang mungkin baru tengok video ni, boleh boleh ulang balik. Saya akan save video ni untuk anda punya untuk ulangan, pembelajaran ulangan. InsyaAllah. Itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.